Malaysia pertahan hubungan baik dengan semua negara. Malaysia menekankan kepentingan mempertahan prinsip kebebasan ASEAN yang berhak untuk meneruskan hubungan baik dua hala dengan semua negara, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam semua sidang kemuncak dan pertemuan dua hala yang dihadirinya minggu lalu. Kita meneruskan hubungan baik dua hala dan juga rakan baik Amerika Syarikat atau Kesatuan Eropah. Pada masa sama, kita juga meningkatkan hubungan dengan China atau meneruskan hubungan dengan Myanmar supaya kita dapat menjalinkan kerjasama bagi menyelesaikan masalah serta kemelut politik yang rumit di negara itu. Malaysia juga mempunyai hubungan dengan Rusia yang tidak disenangi beberapa negara barat. Tetapi saya tekankan sebagai negara bebas dan berdaulat, kita berhak menjalin hubungan dengan semua, katanya. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama media Malaysia pada hari terakhir sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang kemuncak berkaitan di Pusat Konvensyen Kebangsaan NCC. Anwar berkata sepanjang sidang kemuncak berkenaan, beliau menghadiri 12 sidang kemuncak ASEAN antaranya dengan Amerika Syarikat, Australia, China, India, Jepun, Kanada, Korea Selatan dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta ASEAN Campur Tiga dan sidang kemuncak ASEAN Asia Timur. Alhamdulillah, kita juga memanfaatkan sidang kemuncak ini dengan mengadakan pertemuan dua hala bersama beberapa negara. Tahun depan, ketika kita mempengerusikan ASEAN, kita akan luncurkan wawasan Komuniti ASEAN 2045 dan ini satu kesepakatan yang sangat baik, katanya lagi. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata Malaysia akan cuba mempercepat keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN namun negara itu harus memenuhi beberapa syarat. Di bawah Kementerian Luar, kita akan cuba bantu percepat proses. Kebanyakan kekangan adalah berkaitan peraturan ekonomi dan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz akan bantu mereka dalam usaha meluluskan beberapa prasyarat yang banyak ditekankan, katanya. Tambahan lagi, dalam perkembangan yang sama, Malaysia kekal komited dalam memperkukuh sistem multilateral serta mengekalkan order dunia berasaskan undang-undang antarabangsa. Sehubungan itu, Perdana Menteri berkata, Malaysia mengalu-alukan penerimaan Pakatan Masa Depan pada 22 September 2024. Mesej ini disampaikan semasa sidang kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-14 yang turut dihadiri Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres. Menurut laporan media, perjanjian itu digambarkan oleh Ketua PBB sebagai perjanjian penting yang merupakan satu langkah perubahan ke arah pendekatan multilateral yang lebih berkesan, terangkum dan terangkai. Bagi pihak rakyat Malaysia, PMX turut menyampaikan ucapan takziah kepada Guterres dan keluarga besar PBB atas kehilangan 220 petugas Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa-Bangsa Bersatu, Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat UNRWA yang terkorban dalam serangan Israel di Gaza. Malaysia kekal komited menyokong usaha UNRWA, tegas Anwar. Terdahulu, PMX juga sekali lagi mengulangi gesaan Malaysia agar penggunaan kuasa veto dihadkan bagi menghentikan pelanggaran undang-undang antarabangsa yang berterusan. Mengenai Myanmar, beliau berkata penting bagi PBB, terutama Majlis Keselamatan PBB, terus menyokong usaha ASEAN dalam memudah cara penyelesaian krisis secara aman. Katanya sebagai pengerusi ASEAN yang akan datang, Malaysia akan bekerjasama rapat dengan utusan khas PBB. Anwar berkata Malaysia berpuas hati dengan kemajuan rancangan tindakan ASEAN PBB POA sambil menambah dalam membangunkan rancangan tindakan seterusnya, kedua-dua pihak perlu menggabungkan elemen relevan daripada Pakatan Masa Depan PBB dan visi Komuniti ASEAN 2045. Sementara itu, dalam mesyuarat pemimpin Komuniti Sifar Pelepasan Asia AZEC, kedua Malaysia turut mengulangi hasrat untuk mencapai pelepasan gas rumah kaca sifar bersih GHG menjelang 2050. Anwar berkata inisiatif di bawah Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR menetapkan sasaran berani untuk Malaysia dengan matlamat mencapai pelepasan sifar bersih menjelang 2050. Malaysia percaya AZEC memainkan peranan penting dalam peralihan ini melalui kerjasama serantau dan usaha kolektif untuk memajukan penyelesaian tenaga mampan, katanya lagi. Perdana Menteri juga menegaskan bagi meningkatkan keterjaminan tenaga, Malaysia menyeru ahli AZEC memperhebatkan pelaburan dalam sektor tenaga termasuk menyediakan sokongan pembiayaan berterusan untuk gas asli sebagai bahan api peralihan.
Kedua-dua mesyuarat itu diadakan sebagai sebahagian daripada sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang kemuncak berkaitan yang berlangsung selama 3 hari dan berakhir pada Jumaat di Ibu Negara Laos. Terima kasih Kerajaan Madani, teruskan kerja kalian untuk rakyat dan negara Malaysia tercinta demi masa depan yang lebih baik insya-Allah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.